Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada semua hadirin sekalian. Program pada pagi ini akan diteruskan dengan mendengar ceramah pendidikan daripada pengarah Kolej Komuniti Sungai Petani, iaitu daripada Tuan Haji Muhammad Noor bin Baharum. Kita amat berbesar hati kerana beliau dapat meluangkan masa di sebalik kesibukan beliau untuk bersama-sama kita pada pagi yang ceria ini. Sebelum kita memulakan majlis, elok kiranya kita mengenali serba sedikit penceramah kita pada hari ini. Penceramah kita diberi nama Tuan Haji Muhammad Noor bin Baharum. Beliau berasal daripada Kokdiang, Kedah, dan mendapat pendidikan tinggi di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam ijazah sarjana muda perakaunan. Namun begitu, beliau lebih berminat dalam bidang keusahawanan. Di antara jawatan yang pernah disandang oleh beliau ialah sebagai Timbalan Pengarah Polimas, dan buat masa sekarang beliau menjawat jawatan sebagai Pengarah Kolej Komuniti Sungai Petani dari tahun 2002 sehinggalah sekarang. Beliau merupakan seorang yang kuat bekerja, dan di samping itu beliau seorang yang mudah mesra tetapi tegas dalam menjalankan tugas. Selain itu, beliau mempunyai 5 cahaya mata. Setakat itulah saja pengenalan tentang penceramah kita. Dengan itu, dijemput Tuan Haji Muhammad Noor untuk memberikan ceramah. Diharap dengan ceramah yang akan disampaikan nanti dapat memberikan input berguna kepada kita semua. Oleh itu, tanpa membuang masa, majlis menjemput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan Islam. Saudari pengerusi majlis, Saudara Azlan Muharram, pengarah projek, pelajar-pelajar, dan hadirin sekalian. Terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu kerana menjemput dan memberi kesempatan kepada saya untuk berkongsi pengalaman, terutama sekali dalam bidang teknikal, iaitu bidang yang saya rasa saya ada kepakaran atau ada pengalaman yang banyak, ialah dalam bidang pengajaran dan pembelajaran di kolej komuniti. Dan walaupun tajuk kita berkait dengan teknologi kan, dan bila berkait dengan teknologi selalu kita kaitkan dengan komputer seperti yang dipamerkan tadi. Dan sebagai permulaan tambahan kepada pengenalan diri saya tadi, saya ingin beritahu yang saya telah 30 tahun dalam bidang pendidikan, 19 tahun di Politeknik dan 6 tahun di Kolej Komuniti. Dan 6 tahun di Kolej Komuniti saya telah memulakan 4 buah Kolej Komuniti, iaitu Kolej Komuniti Sungai Petani, Kolej Komuniti Langkawi, Kolej Komuniti Baling dan Kolej Komuniti Jeli, di mana di samping sebagai pengarah Kolej Komuniti Sungai Petani sekarang, saya juga masih mengawasi atau masih mentadbir Kolej Komuniti Baling dan juga Kolej Komuniti Jeli. Di samping itu, bawah tangan saya juga kita telah memulakan 2 kursus di Kolej Komuniti yang untuk seluruh Malaysia, iaitu kursus fashion, kursus kecantikan dan kursus bakery. Jadi disebabkan saya merupakan orang-orang yang mula juga dalam Kolej Komuniti,
dan orang yang mula menghidupkan kolej komuniti. Saya telah buat masa sekarang saya telah dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa pembelajaran sepanjang hayat kolej-kolej komuniti di seluruh Malaysia. Dan seperti yang saudari pengerusi majlis katakan tadi, saya lebih cenderung atau berminat dalam keusahawanan. Saya juga merupakan pengerusi kepada koperasi gabungan kolej-kolej komuniti seluruh Malaysia. Berbalik kepada tajuk kita tadi, seperti yang saya katakan, apabila kita katakan teknologi, selalu kita kaitkan dengan penggunaan komputer, penggunaan ICT dan sebagainya. Tapi pada pagi ini tentang kolej komuniti, kita atau apa yang saya akan cakapkan bukan berkenaan dengan komputer dan teknologi sebagainya, tapi satu perubahan atau satu teknik, satu kaedah dalam pembelajaran yang kita rasa begitu berkesan sekali selama saya ada di kolej komuniti. Di mana teknik atau kaedah yang saya katakan tadi akan mewujudkan kemudahan kepada pelajar untuk belajar, keseronokan. Ini penting, kalau kita belajar, kita rasa terseksa dan sebagainya, itu tak pembelajaran sukar untuk berlaku. Keberkesanan dan juga ilmu yang terkini yang kita ajarkan kepada pelajar kita. Itu trust teknologi yang saya akan bawakan pada pagi ini. Dan kita tengok kepada skrin. Kolej komuniti adalah di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, dulu di bawah Kementerian Pelajaran lah, iaitu di bawah Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti yang dikepalai oleh Datuk Haji Imran bin Idris, salah seorang daripada bekas pengarah Politeknik Sultan Abdul Halim, Jitra. Dan saya biasa bekerja dengannya selama lebih daripada 15 tahun. Dan di bawahnya ada Politeknik, dan baru 7 tahun sekarang dibentuk kolej komuniti. Dan di kolej komuniti pula ada kolej komuniti induk dan ada kolej komuniti cawangan. Bagi Malaysia terdapat 37 kolej komuniti induk dan ada 28 kolej komuniti cawangan buat masa sekarang. Ini kandungan yang kita akan bentangkan sekejap lagi, iaitu pengenalan, misi, visi, objektif penubuhan, sistem pembelajaran dan laluan kerjaya. Dari segi pengenalan, kalau saya pergi ke mana-mana untuk mempromosi kolej dan sebagainya, yang paling penting itu yang atas itulah. Pertama kali bila kita nak cakap tentang kolej komuniti, saya perlu jelaskan yang kolej komuniti ini adalah hak kerajaan sepenuhnya. Sebab begitu banyak kolej dan sebagainya kan. Jadi kalau kita cuba nak bercakap tentang kolej, kadang-kadang orang tak mau dengar. Sebab orang kata macam direct selling dan sebagainya lah, semua nak menipu semua gitu. Jadi bila nak bercakap tentang kolej, pertama kali yang perlu dinyatakan, kolej ni memang kerajaan sepenuhnya, bukan yang swasta. Dan ditubuhkan untuk lepasan SPM. Ini pun penting untuk diingati di sini. Karena kalau ada pelajar-pelajar yang di depan saya besok ada yang akan pergi jadi pensyarah di kolej komuniti dan sebagainya, perlu ingat betul-betul. Sebab bahagian 2 untuk pelajar-pelajar lepasan SPM. Dan bila kita kata pelajar-pelajar lepasan SPM, dia yang nak masuk ke kolej komuniti ini paling minimum sekali syarat dia, iaitu lulus bahasa Melayu dalam peperiksaan SPM. Kalau lulus bahasa Melayu boleh masuk. Tapi seperti yang saya baru cakap dengan seorang pensyarah tadi, kalau bayangkan jiran kita ke siapa-siapa di kampung kita dan sebagainya kan, yang lulus bahasa Melayu SPM buat masa sekarang di zaman yang pelajar-pelajar mendapat 21A, 17A dan sebagainya kan, ada manusia yang dapat atau ada pelajar yang dapat bahasa Melayu lulus 7 atau 8 ya.
Jadi saya tengok kalau hari pertama dia lapor diri ke kolej tu, muka dia pun kita tak kenan tengok dia. Betul. Dia memang tak ada seorang budak yang kita rasa separuh manusia aja dia. Memang kalau saya macam kata tadi, saya promosi, bukan kita promosi pada dia. Kalau kita promosi pada budak yang lulus bahasa Melayu SPM, dia tak akan nak masuk ke kolej sebab nama kolej tu besar. Kolej, bayangkan kan, lepas bawah sikit pada universiti ni kolej lagi. Jadi takkan dia nak masuk kolej, dia kata dia bahasa Malaysia lulus lagi. Jadi harapan dia untuk dalam bidang akademik dan sebagainya tak ada. Dia memang dianggap sebagai budak yang tak lulus dan tak ada masa depan. Dan itulah yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk membentuk budak yang tadi atau pelajar yang tadi. Dan juga yang ketiga, iaitu difokuskan ke kolej komuniti ini untuk orang setempat atau komuniti setempat. Dan kita macam saya dibagi kebebasan, iaitu dibagi kebebasan bagi tahu saja masyarakat orang kampung ke orang taman ke, bagi tahu apa saja ilmu yang dia nak dapat. Kita akan usahakan. Kalau tak ada kepakaran di kolej komuniti macam di Sungai Petani, dia hanya ada bidang hotel catering, bidang otomotif, bidang fashion, bakery dan kecantikan, kita boleh cari di tempat-tempat lain tenaga pengajar dan sebagainya. Yang penting dia mau belajar. Okey. BC ini seperti selalulah itu yang kita tuju. Dan buat masa sekarang di kolej komuniti telah hampir ada 27 jenis kursus. Dan dulu di bawah Kementerian Pelajaran. Sekarang baru ditukar ke bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Dan skim pengkhidmatan pun dah tukar melalui Januari dulu. Kalau pelajar-pelajar pergi sekolah, kita dapat skim DG. Tapi kalau pergi ke kolej komuniti dengan politeknik, akan dapat skim DH. Yang mana skimnya lebih menarik lah. Iaitu kalau jadi cikgu pun dia boleh naik sampai ke 54 tanpa pegang jawatan apa-apa jawatan tanpa memegang apa-apa jawatan dalam pentadbiran. Dia bergantung kepada prestasi kerja kita. Jadi kita pergi ke misi. Jadi dari segi misi ini mewujudkan peluang membangunkan potensi dan pencapaian kecemerlangan untuk pelajar lepasan menengah dan komuniti setempat melalui pendidikan dan latihan. Dan percayalah, yang dalam diri kita, dalam diri masyarakat dan sebagainya, ada mempunyai potensi yang tersembunyi. Pelajar-pelajar yang saya kata tadi separuh manusia tadi kan, bukan separuh manusia. Cuma dia ada lapisan atas saja separuh manusia. Bila 2 tahun di kolej komuniti, kita lihat dia dah berubah banyak. Boleh jadi ada setengah lebih handsome daripada ada yang dalam dewan ni dia. Jadi objektif penubuhan menyediakan pendidikan dan latihan yang dinamik dan berkualiti. Saya tak perlu baca lah, boleh tengok itu kan. Jadi yang pertama yang menganjurkan dan mewujudkan laluan alternatif kepada lepasan menengah yang tadi itu yang separuh atau 50% daripada tugas saya kan. Jadi yang kedua, yang ketiga tu yang boleh 4-5 akan datang, dia meliputi semua masyarakat itu ya. Kita wujudkan laluan alternatif. Sebab kebanyakan pelajar seperti iklan dalam TV kan macam tak nak merokok tu. Jadi ada juga pelajar yang tak nak belajar akademik. Jadi dia nak yang teori, yang amali betul-betul gitu.
Dan dari segi itu dia juga kolej komuniti juga sebagai one stop center, iaitu kita akan tolong semua bidang yang masyarakat hendak. Dan di kolej komuniti juga segala bas, segala bangunannya kita anggap sebagai bangunan dan bas masyarakat. Kalau ada orang nak pinjam, kita bagi pinjam bas tu. Biar student kita yang nak pergi mana-mana, kita sewa bas lain pula kira. Yang bas kita tu kita bagi kat orang kampung, kita bagi kat masyarakat, dia nak pergi belajar, dia nak pergi melawat di mana-mana yang dapat menambah ilmu pengetahuan dia. Gitu. Dari segi sistem pembelajaran, seperti yang telah dikatakan tadi, dia ada 2 kan, kursus sepenuh masa, 2 tahun peringkat sijil. Dan setelah kita beroperasi selama 5 tahun, kita telah ada peringkat diploma. Dia tak masuk dalam ini, kita peringkat diploma 1 tahun setengah. Selepas mengikuti sijil, lepas itu 1 tahun setengah pula dia boleh ambil diploma. Dan yang pembelajaran sepanjang hayat saya katakan tadi kan, iaitu kursus pendek. Kursus yang ambil masa beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, tapi bukan untuk pelajar sekolah secara direct, dia boleh masyarakat umum. Dan di sini kita, kalau saya ambil jalan mudah, saya selalu katakan yang kursus pendek ni kita boleh beri pada siapa saja. Selagi dia tak nyanyuk, tak ada had umur, tak ada sukatan had pelajaran dia, kelulusan dia. Jadi lagi dia masih sioman elok kan, dia boleh belajar pembelajaran sepanjang hayat. Dari segi yuran kemasukan, kita terpaksa cerita benda ni semua kan supaya kita dapat clear dengan jelas, supaya apa yang kita buat pameran apa semua di belakang tadi biar selari dengan apa yang realitinya di kolej komuniti. Jadi untuk kursus penuh masa yuran yang dikenakan 200, kursus pendek yuran pendaftaran ikut jam minimum RM5 dan maksimum RM20. Walaupun kursus tu 3 bulan, kita masih ambil yuran RM20 saja. Yang lain kerajaan tanggung. Dan ada satu lagi di sini, sekarang masa dah berlalu. Selain daripada apa yang kita kata RM5 ke RM20 tu, kita ada juga akaun amanah. Iaitu di mana kalau daripada institusi, daripada kader, daripada pernek, daripada sebagainya yang nak daripada perhebat dan sebagainya yang nak kita bagi kursus, kita boleh ambil yuran lebih. Dan pensyarah-pensyarah yang mengajak tu kita boleh bayar pada dia. Dan bahan-bahan mentah yang kita guna pun kita boleh guna duit tersebut melalui akaun amanah. Jangka masa kursus, dia ada 4 semester dan itulah. Saya katakan tadi kan, bila saya lalu tengok pameran tadi, terutama yang terlibat atau yang mereka bentuk teknologi dalam untuk kolej komuniti itu, kalau ditakdirkan satu hari kita menjadi pensyarah di kolej komuniti, kalau ada yang berniat nak ke kolej komuniti lah. Bagi saya cukup berminat dengan kolej komuniti. Saya cukup seronok dengan kolej komuniti sebab saya biasa tadi yang kata berkait dengan bisnes tadi kan. Sebab saya ada bisnes, isteri saya ada bisnes, saya cuba nak berhenti beberapa kali kerana saya jemu dalam kerja. Saya lepas 25 tahun, 26 tahun kerja kan. Tapi bila saya masuk ke kolej komuniti, saya dapat satu kepuasan kerja yang begitu tinggi sekali bagi saya. Saya tak pernah dapat 25 tahun sebelum tu kepuasan kerja seperti saya kerja di kolej komuniti. Seperti saya kerja dengan pelajar yang lulus bahasa Malaysia, tiba-tiba kita boleh lihat dia jadi manusia yang berjaya. Kita tak heran kalau kita jadi pengajar di matrikulasi, di mana pelajar-pelajar dah dapat 7A, 8A kan. Kalau kita tak mengajar pun, dia akan jadi pandai. Tapi kalau kita mengajar di kolej komuniti, saya selalu beritahu kat pensyarah-pensyarah saya supaya sedar atau terimalah hakikat
yang mereka itu dilahirkan untuk mengajar pelajar-pelajar yang macam ni. Ya. Pelajar-pelajar yang kita bukan saja kita bagi CD dia akan belajar. Pelajar-pelajar ni dia mesti kita pegang dia. Tangan dia kita mesti pegang, cara pegang pisau macam mana untuk potong ayam, potong bawang dan sebagainya. Ya. Kita perlu jadi kawan dengan dia. Ya. Dan dia akan berubah. Dan itulah keseronokan di Kolej Komuniti. Untuk kursus yang sepenuh masa. Dan untuk kursus yang kursus pendek atau kursus pengajian sepanjang hayat tu, ada teknik lain pula untuk mengajar dia. Jadi kalau orang-orang yang berhajat untuk ke Kolej Komuniti, mesti bersedia. Mesti penuhkan minat kita. Jadi kalau tengok pada gambar kan, untuk yang sepenuh masa, kita tengok dia orang berada di bilik masak. Ini yang ada di kolej. Tapi kalau Kolej Komuniti Sungai Petani, dia melebihi daripada apa yang ada di sini. Ini masuk semester pertama, boleh jadi bulan pertama dia akan buat kerja macam ni. Tapi bulan kedua dan seterusnya, dia tak duduk di kolej dah. Dia hanya belajar teori di kolej, tapi dia amali di hotel. Dan apabila dia sampai ke semester 4, kita akan bawa dia ke kenduri kahwin, jamuan Sultan Kedah dan sebagainya. Jadi bayangkan pelajar yang saya kata lulus Bahasa Malaysia SPM tadi, satu masa dia boleh serve untuk Sultan Kedah. Dia boleh serve untuk Pak Lah. Walaupun ada sekali tragedi yang saya tak dapat lupa kan. Saya tak ingat bulan berapa pada tahun lepas. Bila kita buat jamuan untuk 120 meja untuk jamuan mesyuarat UMNO Kepala Batas, dan Pak Lah ada malam tu, dan pelajar-pelajar ni kita pilih yang terbaik, tapi dia begitu excited sekali untuk layan Pak Lah kan. Bila Pak Lah duduk di meja aja, sebelum tangan Pak Lah tunjuk sana sini, ghostan kerusi pun tak habis kan, dia dah bidang. Dan satu gelas air ais bandung tu tertumpah atas baju batik Pak Lah. Satu pengalaman yang cukup menarik. Sampai bila Pak Lah naik ke pentas untuk berucap, dia terpaksa pasang kipas angin yang besar tu untuk keringkan baju batik yang sebelah kena ais bandung tadi. Saya cerita satu lah, tapi Pak Lah kita baik ya, dari segi itu memang seorang manusia yang baik. Saya tak terlangkah kaki malam tu untuk mohon maaf, sebab sepatutnya saya ada malam tu sebagai observe, tengok macam mana dia orang buat jamuan tersebut. Tapi tak sampai hati atau tak tahu bolehkah saya pergi dan minta maaf ke dia. Dan besok kita tulis surat minta maaf secara peribadi kepada Pak Lah, dan dia jawab balik dengan begitu meyakinkan sekali. Dia anggap permohonan maaf tu diterima. Dan dia pesan yang kalau boleh jangan berlaku lagi benda seperti itu. Dan yang ketiga, yang saya tak ingat yang ketiga. Yang keempat, dia pesanlah kepada saya, jangan apa-apa akan pelajar tersebut. Jangan denda dia bagi tak pas kan, dan sebagainya. Jadi begitu prihatin sekali lah. Dia ada 1, 2, ada 4 jawapan semua. Jadi ini kalau di Sungai Petani tau, macam tahun lepas saja lebih daripada 250,000 kita boleh dapat bayaran daripada catering yang kita gunakan pelajar-pelajar. Jadi pelajar-pelajar yang keluar tu memang boleh buat kerja. Memang boleh buat jamuan sultan, memang boleh buat jamuan kahwin, memang boleh buat jamuan santap depan pengantin dan sebagainya. Dan hotel-hotel pun ambil kita, sebab tak banyak dalam industri permakanan ni yang sanggup buat jamuan untuk VIP. Orang sanggup buat yang dengan pack polystyrene dan sebagainya itu banyak. Begitu juga bila kita tengok yang passion tadi kan, kita buat komputer dan sebagainya. Tapi kalau pergi ke Sungai Petani, yang komputer tu kita boleh terima. Memang okey, terima kasih buat dan teruslah baiki benda tersebut.
Tapi kita sendiri kalau kita buat pertunjukan passion, kita tak buat dalam universiti atau dalam kolej macam ni. Kita buat terus di supermarket, di ruang legat supermarket. Ya. Jadi kita bawa pelajar ni buat pertunjukan passion di ruang legat supermarket dan di sekelilingnya adalah pameran daripada butik-butik kecantikan dan kedai-kedai yang jual alat-alat kecantikan atau kedai-kedai fashion tersebut. Ya. Jadi kita buat sampai peringkat yang macam tu. Barulah pelajar-pelajar yang lulus Bahasa Malaysia SPM ini akan berubah, saya kata. Akan berubah dari segi muka dia berubah, dari segi personality, pakaian dia pun akan berubah. Dan dia akan sama dengan apa yang ada dalam dewan ni. Kalau yang perempuan yang cantik dalam dewan ni, cantiklah pelajar saya macam itu juga kira. Jadi terimalah, saya kata kalau pelajar-pelajar ini keluar besok diposting atau minta masuk kolej komuniti, kena terima hakikat yang kita kerja macam tu. Ya. Jadi kursus pendek, kita balik kepada skrim. Jadi apa yang saya katakan tadi, dia digulungkan sebagai dual system. Dual system inilah sebagai teknologi utama yang saya nak bentangkan pada hari ini. Ya. Dual system ni berarti kita tak jalankan pengajaran tu di sekolah atau di kolej atau di dalam universiti dan sebagainya. Kita jalankan di luar. Kita share dengan syarikat-syarikat di luar. Kalau bidang hotel catering, kita akan bawa ke hotel. Kalau bidang otomotif, kita akan bawa ke workshop-workshop dan sebagainya. Okey. Jadi kita tengok apa-apa kebaikan dia. Kebaikan kepada kolej, pelajar akan cepat faham teori yang telah dipelajari. Mesti cepat faham. Sebab kalau kita belajar tentang otomotif, kita pergi tengok kereta yang betul-betul rosak, yang tuan dia bawa mai dan kereta tu rosak dia. Dan kita memang baiki kereta yang ada tuan punya duk tengok tu dia. Bukan kereta yang sampel dan sebagainya dia. Pelajar tak merasa jemu. Ini yang saya kata tadi, dia dah dalam hidup dia tak nak belajar. Tapi macam mana nak bagi dia belajar? Kena buat macam ni dia. Dia tak jemu. Kalau duduk kuliah ke bengkel dia masih jemu. Budak sekarang pelajar-pelajar sekarang dia aktif. Dia tak boleh duduk macam tu. Jadi dia kena keluar ke hotel dan sebagainya. Tidak memerlukan peralatan pembelajaran yang banyak. Jadi kalau macam kita kata hotel catering, kita tak mampu nak buat semua jenis bilik yang ada di hotel sebagai sampel dalam kolej. Tapi kalau kita pergi ke hotel, dari hotel 3 bintang sampai 5 bintang, dari bilik yang murah sampai ke bilik yang paling mahal pun kita boleh belajar di situ. Kita boleh tahu nak macam mana nak simpan dia, macam mana nak kemaskan dia, berbagai jenis tile, berbagai jenis sink dan sebagainya. Dan kebaikan kepada tempat yang melaksanakan pula dual sistem tu, memperolehi tenaga kerja secara percuma untuk sesuatu jangka masa. Kalau kita buat bengkel di kolej, kita ambil masa 5 jam ke 3 jam. Tapi kalau kita buat dalam dual system, dia tak nak. Dia mau sehari penuh. Mula pukul 8 sampai pukul 6 petang. Jadi dia boleh lama-lama sampai saya buat perjanjian dengan hotel, tak payah ambil lah. 10 orang pekerja ni tak payah ambil. Kita akan pusing pelajar kita supaya setiap masa ada pelajar kita di hotel. Dan dapat bekalan pekerja sekiranya dia kendaki. Dan hotel dan workshop boleh menilai masa tersebut. Student ini boleh dia ambil kerja atau tidak. Dia boleh menilai terus dan dia boleh tak perlu temuduga lagi. Dan mewujudkan hubungan baik antara agensi dengan kerajaan. Itulah yang dikatakan dual system. Dan kalau ada kesempatan, silalah melawat ke Kolej Komuniti Sungai Petani. Kita tengok macam mana proses ni, macam mana teknologi ini berlaku. Dan macam mana faedah dia kepada pelajar yang keluar. Ini kita contoh gambar betul-betul di hotel. Dan yang mengajar itu pun bukan pensyarah, penyelia di hotel tu yang akan tunjuk macam mana kita buat kerja, macam mana mesin ini digunakan,
macam mana sepatutnya kapet-kapet ni, shampoo yang macam mana kita boleh pakai dan sebagainya. Ini salah seorang pelajar kita sedang mengemas bilik. Dulu saya bukan bidang perhotelan, saya bukan bidang fashion. Saya tak tahu apa dia, kalau saya jadi pengarah, saya nak apa sangat yang nak belajar tentang hotel. Tapi bila saya sendiri pergi lihat dia orang belajar di hotel, baru kita tahu banyak benda yang kita tahu. Macam mana cara mula nak kemaskan bilik, macam mana kita nak duduk supaya kita tak sakit pinggang dan sebagainya apabila mengemas berpuluh bilik dalam satu hari dan sebagainya. Begitu juga dengan pembaikan kereta dan sebagainya, motor dan sebagainya. Ini yang tentunya bukan pensyarah kita ni yang mengajar kecantikan ni. Ini pensyarah daripada majalah Rapi kalau tak silap saya. Kita ada buat dua sistem dengan majalah Rapi, di mana dia orang yang mengajar, bukan pensyarah yang mengajar, dan hotel beri tempat percuma kepada kita sebab hotel tu juga akan keluar dalam majalah. Dan itulah konsep yang kita gunakan, iaitu konsep kita sharing dengan swasta. Jadi kalau di Kolej Komuniti, apa yang kita cerita tadi baru setengah daripada tugas, dan ini yang kursus pendek ni pula setengah daripada tugas kita. Dan pelajar-pelajar atau pensyarah-pensyarah yang masuk tu perlu jadi juga pensyarah untuk orang kampung, untuk orang tua-tua yang berumur pencen dan yang dah telah pencen dan sebagainya. Jadi kaedah yang sama dengan pelaksanaan kursus sepenuh masa, iaitu kursus pendek juga kita boleh bawa ke kolej dan juga kita boleh mengajar di luar. Dan yang dibentangkan di skrin tu kita tengok bilangan-bilangan bilangan-bilangan orang yang kita latih di Kolej Komuniti. Jadi kaki tangan awam berapa puluh ribu dah, kaki tangan swasta berapa ribu, pelajar sekolah, masyarakat setempat dan sebagainya. Dan jumlahnya telah 39,000 untuk tahun 2006. Tentang kursus pendek ni, yang saya katakan tadi kan, sebut saja apa yang masyarakat nak. Kalau di sini tadi boleh sebut dan tanya macam mana saya nak laksanakan kursus tersebut. Mula-mula dengan sahabat saya atau dengan bekas staf saya, Cik Ramlan di depan kan, kita mula memberi latihan kepada masyarakat sekeliling. Kemudian dari setahun ke setahun kita baiki dan kita tingkatkan. Di mana sampai satu peringkat kita telah ada kursus pendek yang kita buat 3 bulan. Iaitu selalunya kursus pendek yang melibatkan bidang kecantikan. Di mana bila dia melepasi kursus selama 3 bulan tu, memang dia dah boleh buka salon dan sebagainya dan boleh jadi usahawan. Kemudian diikuti dengan kursus pengusaha tempat penginapan dan sebagainya, dan banyak jenis kursus. Kalau kita nak bilang beratus jenis kursus, sebab dia termasuk landscape, termasuk elektrik, macam-macam jenis. Saya tak mampu untuk sebut di sini kesemuanya. Jadi yang baju biru tu staf saya, Cik Wani kan. Jadi yang lain-lain tu kira memang suri rumah lah, datang belajar untuk buat bakery. Macam saya katakan tadi, kita seronok. Kak-kak atau makcik-makcik ni seronok belajar. Sebab bayar RM5, semua bahan kita bagi kan, petang boleh balik kek dan sebagainya kepada anak-anak. Jadi hujung minggu tak perlu duduk di rumah tengok gambar Hindustan kan. Boleh datang ke kolej untuk tambahkan ilmu pengetahuan. Sebab itu memang salah satu matlamat kolej, kita nak tambahkan pengetahuan, nak wujudkan budaya pembelajaran seumur hidup, dan akhirnya dengan itu kita akan tingkatkan kualiti hidup kita. Jadi ada kursus landscape. Kursus landscape ni ambil masa atau makan belanja yang banyak. Jadi di Sungai Petani, di sekolah di mana anak saya belajar, betul lah sekolah tu. Sebab saya akan buat kursus landscape di sekolah tu, dan saya tak akan nak korek balik semen tu balik kan. Jadi kita tinggallah kepada sekolah tu, dan sepatutnya dia kena bagi keistimewaan sikit lah kepada anak saya.
Ni kursus gunting rambut laki-laki macam tu kan. Dari kita duk bagi ke orang, ada orang India tak? Orang India daripada India duk gunting rambut kita kan. Jadi kita latih orang-orang kampung tu. Jadi pakcik yang baju putih itu kan bukan pensyarah tu. Dia memang pakat dalam gunting rambut. Dia entah, saya pun tak tahu kelulusan dia apa dan dari mana umur dia berapa kan. Jadi kita lalu-lalu tengok kedai dia banyak orang masuk, maknanya dia pandai gunting rambut lah. Jadi kita ambil dia jadi pensyarah untuk kursus tersebut. Jadi seronoklah pada Aidilfitri tahun tu kan, dia boleh dapat 4,000 lebih. Sebab kalau tak ada apa-apa kelulusan, yang jadi pengajar kita akan bayar RM40 sejam. Yang ada kelulusan kita ikut rate kerajaan lah. Tapi kalau orang kampung tu yang ada kepakaran sesuatu bidang dan kita hendak kepakaran dia untuk diajar pada orang lain, 1 jam kita bayar RM40. Jadi kena kreatif lah. Jadi macam yang gunting rambut tadi kan, bukan senang kan nak gunting rambut, nak belajar gunting rambut. Jadi saya bawa ke satu kampung tu, kita pelawar orang kampung supaya keluar gunting rambut. Seminggu habis orang kampung gunting rambut dia. Pelajar tak cekap lagi kan, baru seminggu. Jadi kita kena pergi sekolah pula, suruh cikgu tu bagi list pelajar-pelajar yang nak gunting rambut. Jadi guru besar tu pun bagilah pukul 9 berapa orang keluar, pukul 10 berapa orang keluar kan. Jadi sampai habis pelajar sekolah tu rambutnya kemas elok dia. Dan dapatlah tukang-tukang gunting yang berpengalaman selama 3 bulan saya katakan. Jadi itu semua akan berlaku dan kalau pergi jadi pensyarah di kuliah komuniti kita akan jadi penyelia dan sebagainya. Tapi kalau jadi penyelia gunting rambut, kalau di tempat saya bila berlaku beberapa sesi dia jadi penyelia gunting rambut, pensyarah tu mesti tahu gunting rambut lepas tu dia. Dia tak boleh seumur hidup dia di kuliah komuniti, dia hanya duk jadi penganjur kursus gunting rambut. Tapi dia tak pandai-pandai juga dia. Jadi dia kena belajar lah. Sekurang-kurang lepas tu dia pencen, dia jadi orang gunting rambut kan. Macam-macam lah. Kursus yang sebelah tu untuk orang cacat kan. Yang sebelah satu lagi tu adik kita kecil kan. Itu pun kita bagi kursus juga. Kursus kemahiran hidup. Sebab orang sekarang bila dah berumah tangga kan, suami kerja, isteri kerja kan. Jadi tak ada masa nak ajak anak untuk iron baju. Tak ada masa nak ajar anak untuk cuci kasut macam mana kan. Jadi sila hantar ke kolej komuniti. Kita akan ajar dia masak Maggi dan sebagainya dia. Dalam keadaan yang selamat lah, supaya dia bila dia nak pasang soket, kita akan beritahu peraturan dia macam mana. Bila dia nak nyalakan api gas, kita akan beritahu peraturan dia macam mana. Jadi kalau nak iron baju, nak mula di mana. Selalu saya sendiri atau isteri saya pun bila kita marah atau kita suruh saja anak-anak kita, kita tak pernah pegang tangan dia macam kita buat pada anak online dia. Anak-anak yang masuk kolej komuniti kita layan. Anak saya sendiri yang ada di universiti pun marah. Sebab saya yang telefon dalam kereta habaq kata ni dapat dah masuk kolej komuniti. Dia kata mana ada chancellor di universiti telefon dia kata dia dapat masuk universiti. Yang masuk kolej komuniti ayah layan sampai macam tu dia kata. Jadi kita begitu rapat dengan masyarakat. Dan satu hari kalau saya duduk lama-lama di kolej komuniti boleh jadi wakil rakyat lah kot dia. Kita layan sungguh, kita layan ibu bapa, kita layan anak-anak tu macam anak-anak kita. Tapi itulah teknologi itulah kena pindahkan kepada bakal-bakal pengajar ni dia. Selain daripada teknologi ICT ni, kita nak pindah teknologi pemikiran tu dia. Macam mana kita nak turunkan diri kita, macam mana kita nak kreatifkan diri kita, nak dekati masyarakat yang di Malaysia ni tak ada budaya belajar sepanjang hayat. Tapi kita nak wujudkan budaya belajar sepanjang hayat. Dan buat masa sekarang saya masih gagal. Terutama gagal untuk menarik orang lelaki belajar. Di kolej komuniti kebanyakan yang kursus sepenuh masa pun, yang kursus pendek pun orang perempuan saja belajar dia. Sampai ada satu kali, satu hari itu saya bagi sijil kepada, bukan saya bagilah, KSU yang bagi sijil kepada peserta-peserta kursus. Ada orang tanya, kolej komuniti ni bagi kursus kat orang perempuan saja ke? Sebab yang mai dalam lebih kurang 300 itu ada 4 orang saja lelaki. Yang lain semua orang perempuan ya. Jadi orang lelaki lah mudah duduk tidur di rumah aja kan. Biar orang perempuan kerja, kita makan pakai lagi elok.
Jadi ada kursus kecantikan, ada kursus apa, boleh? Okey. Ni adik-adik tadi. Kursus jahitan manik, ni saya tak tahu berlaku di mana, di Jeli atau di mana. Okey, nah kita tengok laluan kerjaya dia nah. Saya akan katakan tadi kita pulang balik ke tadi kan, pelajar-pelajar hanya ada lulus Bahasa Malaysia peringkat SPM. Dia akan masuk 2 tahun ke kolej komuniti dan di sana dia akan dapat sijil. Sijil dia tu dia sama taraf lah dengan sijil-sijil lain di Malaysia kita. Dan sekarang kita telah mengorak langkah ke depan di mana kita sama ada dia akan bekerja sendiri atau dia melanjutkan pelajaran di peringkat diploma. Diploma pula dia ada diploma yang bridging. Bridging ni kita kena pergi ke politeknik. Dia ambil masa 1 semester sebagai pra untuk masuk ke diploma penuh di politeknik. Maaf. Bridging ni sebab kita tak maulah bila pelajar yang lulus Bahasa Malaysia tadi kita bawa ke kolej sebelum dia pulih daripada separuh manusia tadi, kita telah dedahkan dengan matematik dan sebagainya yang tinggi-tinggi kan. Kita takut dia lari balik ke kampung dia. Jadi kita seluk pelajar yang mudah-mudah dulu, tapi kalau dia nak sambung buat diploma supaya dia dapat join sekali dengan pelajar-pelajar di politeknik, kita namakan pra atau bridging tadi, di mana subjek-subjek yang dia tak ikuti masa di sijil tu diikuti di sini. Tapi sekarang ada work-based learning ni, iaitu diploma dengan masa kerja. Bila dia masuk nak sambung diploma, dia tak perlu datang ke kolej, ke kelas dan sebagainya. Dia hanya pergi duduk di hotel, di workshop, di kontraktor elektrik dan sebagainya selama 1 tahun dan kita akan ikuti apa-apa yang dia belajar di situ dan kemudian dia balik ke kolej selama 6 bulan, kemudian dia akan dapat diploma. Diploma ni dah banyaklah dibuat di luar negeri dan sebagainya kan. Yang mana diploma tu kita dapat jalan lain, bukan jalan akademik, tapi melalui jalan belajar. Dia belajar 1 tahun, balik ke kolej untuk memenuhi syarat LAN atau syarat MQA lah kan, dia akan dapat diploma. Dan di samping bridging, di samping diploma tersebut, dia juga boleh pergi ke tempat-tempat lain. Dan minggu lepas di Kolej Komuniti Sungai Petani juga, kalau dapat lihat di sini dalam surat khabar berita harian dalam 23 bulan kan, 16 pelajar Kolej Komuniti Sungai Petani dalam bidang otomotif telah diambil oleh Sime Darby untuk masuk ke institut dia. Ini satu penghargaan yang paling besar lah saya terima sejak sekarang kan. Sebab saya katakan dari pelajar yang hanya lulus Bahasa Malaysia tu, bila 2 tahun di Kolej Komuniti, Sime Darby ambil untuk pergi ambil diploma di tempat dia, di Institut Innokom dia, selama 10 bulan dengan pembiayaan 20,000 untuk seorang dia. Dan apabila dia keluar nanti, dia akan bekerja di pusat servis BMW. Sebab Sime Darby adalah pengedar tunggal BMW bagi Asia. Bukan bagi Malaysia saja, bagi Asia, termasuk Australia, New Zealand dan sebagainya. Jadi satu kejayaan lah bagi saya benda-benda yang macam ni. Ya. Dari pelajar yang hanya lulus Bahasa Malaysia, saya kata, masuk ke Kolej Komuniti, pihak Sime Darby datang, bagi interview dari segi attitude dia, buat test dari segi kemahiran dia, dan 16 orang diterima. Dan program ni akan berterusan tiap-tiap semester dan akan disambung pada bulan September ni pengambilan kedua. Jadi kadang-kadang masuk universiti pun tak dapat beasiswa sampai 20,000 untuk 6 bulan, untuk 10 bulan kan.
Tapi pelajar ni dapat 19,200 untuk 10 bulan. Dan kalau saya ada anak pun saya suka dia masuk. Sebab lepas tu dia boleh kerja dengan BMW. Bukan mudah kita nak bekerja sebagai di tempat yang begitu luxury sekali. Dan selepas diploma dia tak ada had sebab dia tak tengok dah SPM kita untuk sambung ke peringkat ijazah. Itu laluan kerjaya. Jadi yang saya ingin ketengahkan atau beratkan di sini adalah dari segi tadilah, dari segi konsep dual system untuk membangunkan semula manusia tersebut. Itu teknologi yang saya katakan. Dan perlulah adik-adik atau siswa-siswa di depan saya ni membina atau memikirkan bagaimana dual system ni nak dilaksanakan dengan lebih elok, lebih berkesan. Saya telah berjuang banyak. Kalau kita pergi ke pusat Sebih Yon, macam mana kita nak terangkan dia faedah kalau dia ambil pelajar kita bekerja kan. Dia kata kerja dia mudah banyak, ni nak ajak orang lagi, mana ada masa dia kata. Tapi dalam masa yang sama kita kena beritahu ke dia pelajar tu datang bukan nak mengganggu kerja dia, bukan nak menyusahkan dia, tapi nak menolong dia. Lain kali kalau abang nak perbaik bawah kereta, abang tak aduh keluar pergi ambil spana. Panggil student saya, suruh dia pergi ambil spana nombor 4. Lepas tu bagi balik, tak sesuai kita panggil dia suruh. Jadi mudahkan kerja dia. Lama-lama dia nak pasang tayar kereta pun boleh minta tolong dia pegang. Bila dia dah pandai, abang tak payah pasang lagi, so bagi kat dia pasang, kita pergi cek tengok betul tak betul. Jadi bila benda-benda macam ni orang dapat terima, industri dapat terima, barulah dual system ni akan berjaya. Tapi dia akan ambil masa. Dia akan ambil masa untuk menyesuaikannya. Tapi dia akan bagi faedah banyak kepada semua orang. Pensyarah pun dia tak akan kekal dengan ilmu yang dia belajar masa di universiti. Sebab dia kena pergi ke industri dan tiap-tiap hari berubah di industri dan tiap-tiap hari dia boleh ikuti. Orang bekerja di industri pun dapat pengetahuan baru yang pelajar pensyarah-pensyarah daripada universiti bila dia masuk ke kolej dan dia jadi menyelia pelajar di sana. Jadi semua itu adalah kebaikan kepada negara kita. Dan kita harap kaedah dual system ini akan merubah struktur ekonomi di mana kita akan bersaing di peringkat global. Kadang-kadang kita rasa takut macam mana majunya Singapura dan sebagainya, macam mana majunya Vietnam baru lepas perang kan. Tapi kita masih di peringkat yang tak banyak berubah. Jadi perkembangan dalam pendidikan, teknologi dalam pendidikan, kaedah-kaedah dalam pendidikan tu kita perlu fikir. Walaupun kita dah berumur, kita dah sebagainya, kita perlu ubah. Dan dari segi saya, kalau pergi ke kolej, kita boleh tengok, kita nak cuba ubah. Kalau kita dulu kita pergi pejabat kerajaan, kita pergi sekolah kan, kita anggap itu pejabat kerajaan, itulah perhiasan dia, itulah sistem kerja dia. Tapi kita kena ubah sekarang. Pelajar-pelajar, pensyarah-pensyarah di kolej komuniti akan bekerja hari Jumaat ke hari Sabtu ke di Kedah yang mana hari cuti, tapi saya akan ubah cuti pada hari Selasa dan hari Rabu kalau dia perlu kerja. Yang bekerja malam, dia boleh masuk lewat, itu guna kuasa yang ada pada pengarah. Jadi dia boleh keluar mengajar. Kalau nak cuba di Johor ni pun boleh. Saya boleh hantar pensyarah main mengajar apa-apa bidang yang kita mahu tadi. Kita boleh mengajar sampai peringkat urutan tradisional dan sebagainya. Asalkan benda itu dapat meningkatkan taraf hidup atau sosial ekonomi masyarakat. Jadi itu saja buat masa ini. Saya terimalah kalau ada soalan-soalan yang akan dikemukakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Tuan Penceramah, Pengarah Komuniti,
daripada Sungai Petani. Sungai Petani Kedah. Jadi saya Puan Rohana binti Selamat daripada program PKPGB, iaitu program pensiswazahan guru besar di UTHM, dan saya adalah guru besar di SK Bakri Batu Lima Muar. Jadi saya sangat seronok mendengar penerangan berkenaan dengan college community daripada Tuan. Cuma yang mungkin saya akan dapat banyak pengalaman daripada ceramah hari ini, yang mana saya dengar tadi begitu banyak peluang-peluang kursus bukan sahaja untuk para pelajar di college itu sendiri, malah kepada komuniti dan juga kepada pelajar-pelajar di sekolah, sehinggalah ke sekolah peringkat sekolah rendah. Cuma yang saya nak maklum, kalau di Muar saya tahu ada sebuah college community di Tangkak. Cuma saya kira saya hari ini baru dapat begitu jelas maklumat yang banyak itu. Mungkinkah saya yang terlepas daripada maklumat ini, ataupun mungkin kaedah pemasaran yang ada, saya tak katalah mungkin di college community Tangkak ataupun di mana-mana, bagaimanakah proses pemasaran yang dibuat oleh college community itu sendiri. Kalau mungkin katalah hari ini dibuat pameran dan sebagainya, tetapi dalam kawasan ataupun di universiti, cuma mungkin ruang lingkup itu adakah biasa dibuat di luar bersama komuniti dan sebagainya. Apakah platform-platform yang pernah dibuat? Itu satu. Yang kedua, mungkin kalau Tuan tahu, apakah kursus-kursus yang disediakan, sebab saya dengar tadi berbeza antara satu college community dengan community yang lain. Jadi apakah kursus-kursus yang ada disediakan di Muar itu sendiri, sebab mungkin kalau tadi saya nampak ada kursus untuk orang dewasa, masak dan sebagainya, itu satu, saya pun berminat. Yang kedua, untuk murid sekolah, mungkin kalau murid itu lepas UPSR, mereka boleh ke college community untuk mengikuti kursus seperti kursus asas kemahiran hidup dan sebagainya. Jadi saya ingat itu sahaja dulu untuk daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Cikgu. Dan saya berasa seronoklah bila kata ceramah yang saya bagi itu seronok didengar. Cuma saya di atas ni nampak ada juga yang lena ya. Jadi kalau bawa kamera tu saya boleh ambil gambar, dan kalau dia minta nak masuk kolej saya tak bagi. Kadang-kadang kita terpaksa disiplinkan diri kita kan. Bukan nak marah. Di college community sendiri, saya katakan tadi ada pelajar yang lulus bahasa Malaysia saja. Dan kita ada untuk membaiki dirinya, kita ada panggil subjek pembangunan diri. Jadi subjek pembangunan diri ini kita nak subjek yang akan merubah pelajar tersebut supaya jadi lebih aktif. Jadi kalau cikgu sendiri tak aktif, cikgu tu tak mungkin dapat mengajar subjek pembangunan diri. Dan tentang kolej-kolej, soalan pertama, bagaimana proses pemasaran tersebut kan? Kalau kita nak komplain secara terbuka terus terang, susah. Sebab kita ada etika perguruan dan sebagainya. Tapi dalam hari-hari yang berlalu kan, kita tak boleh sembunyi sesuatu. Kadang-kadang dari segi politik dan segi sebagainya, manusia semakin berubah, kita perlu berterus terang. Saya bagi tahu sini untuk dewan ini saja. Dia senario sekarang kan, kolej-kolej yang paling berjaya ialah kolej-kolej di utara. Dan kita tengah mencari sebab-sebab apa sebab yang menyebabkan berlaku perkara tersebut. Ini kita anggap perbincangan ilmiah atau akademik ya. Adakah berpunca daripada keagresifan pengarah pensyarah, atau kerana Johor ni berdekatan dengan Singapura dan orang lebih suka
bekerja kelang dan sebagainya kan, kita tak dapat cari jawapan yang sebenar. Kalau di utara macam di Sungai Petani, Darul Aman, Kepala Batas, kolej-kolej dia melimpah ruah pelajar. Kursus-kursus pendek dia penuh dengan pelajar-pelajar dewasa. Tapi di selatan terlalu sukar untuk mencari pelatih-pelatih. Kita ada sisipan dalam akhbar. Ketua pengarah kita biasa keluar dalam TV. Timbalan ketua pengarah saya pun biasa keluar dalam Semak Pelagi Malaysia. Tapi kadang-kadang ada orang masih kata dia tak dapat maklumat dan kita tak salahkan dia. Mesti ada sesuatu yang berlaku yang kita perlu baiki dari semasa ke semasa. Yang saya takrifkan sebagai keagresifan pengarah dia tahu, saya memang menjiwai betul-betul kolej komuniti ini. Sehingga kan bila saya naik kapal terbang ke, saya naik teksi ke, jadi orang sebelah tu jadi mangsa lagi. Duk kena dengar cerita kolej komuniti. Bila saya pergi beli ikan ke, saya beli buah ke, pakcik tu saya akan cerita tentang kolej komuniti. Dan yang paling akhir sekali malam hari Sabtu malam, apabila pergi menghantar ketua pengarah di lapangan terbang, dia kata, you pergi tanya budak tu yang duk sapu sampah tu, dia tahu tak apa dia kolej komuniti. Jadi tak pasal-pasal saya kena pergi tanya budak perempuan tu kan. Jadi saat ni orang salah sangka pula kan. Jadi pergilah dah ke pengarah, ketua pengarah suruh kan, kena pergi lah kan. Ya, jadi pergi tanya, tengok adik ni ada SPM ke apa semua kan. Dia kata ada, dia minta dah kolej komuniti Darul Aman tak dapat. Ya. Jadi balik bagi tahu kat pengarah, dia tahu kolej komuniti tapi dia minta tak dapat kata, sebab lebih tempat tak cukup. Jadi bolehlah sebagai panduan kita akan catip dan kita akan aktifkan lagi lah sebab saya yang jadi pengurusi jawatan kuasa pembelajaran sepanjang hayat tu. Jadi kita buat pameran, kita buat apa, tapi yang saya kata itu. Saya pergi ke hotel macam ada seminar apa-apa kan. Apabila minum pagi, saya tahu kata di bilik sebelah tu ada kursus untuk cikgu-cikgu kan. Tak pasal-pasal saya pergi minta kat pengelola dia, saya nak masuk cakap 10 minit dan sebagainya kan. Jadi kalau semua warga kolej komuniti itu mengikut jejak yang saya kata macam saya tu, bukan nak puji diri lah di depan ni kan, mengikut macam tu, kejap saja kita boleh sampai pada semua orang lah. Tapi dan yang kedua pula dari segi kursus tu, dari segi kursus pendek, sepatutnya semua kolej boleh buat kursus yang sama. Jadi dia boleh buat kursus makanan, dia boleh buat apa. Sebab kita pun taklah kejam sangat kan, suruh pensyarah kita duk buat kursus kok keliling kolej saja. Kita juga teringin nak hantar pensyarah kita pergi buat kursus di Cameron Highland, buat kek strawberry dan sebagainya. Jadi kita hadiahkan kepada staf kita supaya dia rajin bekerja. Jadi itulah saya kata tadi, kalau orang Johor ni nak minta orang Sungai Petani mai bagi kursus pun saya boleh terima. Kita ada duit untuk bagi dia tidur hotel dan sebagainya, dan bagi hadiah kepada pensyarah saya untuk berjalan membeli krepek, beli apa-apa di sini ya. Jadi saya itu kita ambil note untuk kita bawa balik ke dalam syarat pengarah nanti. Kita nak bagi tahu yang kata di Johor ni masih ada kawasan-kawasan yang tak dapat maklumat tentang apa peranan atau apa yang dimainkan oleh kolej komuniti. Okey nah, boleh jawapannya tu kot? Ada lagi soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Penceramah dan seterusnya rakan-rakan sekalian, saya pun dari program PKPG tadi, dan apa yang saya lihat yang berlaku, sendiri yang berlaku atas kolej komuniti khususnya di bahagian selatan ini ialah pengambilan pelajar, kemasukan pelajar ke kolej-kolej komuniti tersebut begitu kurang sekali. Dan hasil daripada saya pun salah seorang di antara student college community, sebenarnya saya pernah mengikuti kursus masak nasi biryani.
Dan alhamdulillah saya sekarang boleh masak nasi biryani untuk lawan Batu Pahat pun boleh. Dan apa yang saya lihat dari segi promosi yang telah dibicarakan oleh Puan Rohana tadi, oleh college community tersebut, begitu kurang sekali. Itu pendapat saya lah. Mungkin boleh kita bincangkan nanti. Di mana kemasukan pelajar-pelajar ke college community ini, terutamanya di kalangan anak-anak muda kita, begitu kurang sekali. Di tempat saya misalnya, tak perlu saya sebutkan, untuk mencari jumlah 40 pelajar mendaftar pada satu masa, satu semester itu begitu susah sekali. Hingga pengarahnya begitu seolah-olah merayu-rayu untuk mencari pelajar masuk ke kolej tersebut. Pada satu masa. Kemudian dalam pada itu, kenapa, pertanyaan saya, kenapa pengarah-pengarah kolej komuniti tersebut tidak mengadakan promosi, memasarkan kolej komuniti ini ke sekolah-sekolah, tidak membuat roadshow ke sekolah-sekolah bagi bakal lepasan SPM ini, supaya mereka ini dapat penjelasan yang lebih nyata berkaitan dengan kolej komuniti ini. Sebenarnya pada pandangan saya, pelajar-pelajar lepasan SPM, terutama yang Tuan beritahu tadi, yang hanya lulus bahasa Melayu ini, adalah merupakan mereka yang memang tak mau belajar. Memang tak belajar. Jadi mereka perlukan sesuatu yang nyata, yang terang, yang dapat memberikan motivasi mereka untuk mereka terus menyambung pelajaran mereka di college community ini. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat college community ini memang begitu berusaha untuk memberikan pendidikan bukan saja pada anak-anak muda kita, tapi kepada sekalian masyarakat, terutamanya di negara kita lah. Walau bagaimanapun, dari segi pelaksanaannya, kalau saya pernah mengikuti 2 kursus, yang pertama tadi nasi biryani, yang kedua cara menyediakan dan membuat roti canai. Itu 2 perkara. Tuan mengatakan tadi bahawa pihak orang lelaki begitu kurang untuk menyertai kursus-kursus tersebut. Yang pertama saya lihat, kursus ini kalau di bahagian selatan lah, diadakan di college community tersebut. Kenapa kursus ini tidak dilaksanakan di luar college community? Misalnya dibawa ke kampung dan diadakan di kampung-kampung untuk menarik lebih ramai orang mengikuti kursus tersebut. Kerana setengahnya orang lelaki ini biasanya lah, orang lelaki kalau kat Johor ni orang lelaki memang orang yang kuat kerja kata. Jadi nak ninggalkan masa kat rumah tu, nak ninggalkan ladang kelapa sawit dia, siapa nak petik buah sawit kalau pergi kursus 1 hari. Jadi lebih baik dia adakan kursus itu di kawasan pertempatan mereka itu sendiri supaya dapat dihadiri dan mudah dihadiri oleh mereka ini. Saya rasa itu daripada saya, dan minta maaf sekiranya ada perkara-perkara yang menyentuh hati dan perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi kepada soalan tadi kan, terima kasihlah kerana dah tahu tentang kolej, dah biasa mengikuti, dan kita dari satu hari kita akan tingkatkanlah cara promosi dan sebagainya kan. Walau bagaimanapun nak mengubah makna paradigma manusia itu susah. Saya katakan tadi kan, saya memang menjiwai betul-betul apa dia college community ini. Dan bila menjiwai, seperti saya katakan tadi lah, saya akan bercakap di mana-mana pun tentang college community. Dan saya akan cari berbagai kaedah. Dan saya akan laksanakan benda ini kalau disetujui lah, kalau dah kata macam tu, untuk jadi cadangan kepada apa yang saya telah lakukan supaya dilakukan di tempat lain. Kalau di Kedah, saya tulis surat semua kepada pengetua-pengetua dan guru-guru sekolah supaya jemputlah saya dalam mesyuarat dia tu, sebelum mesyuarat guru-guru tu, 20 minit ke bagi saya bercakap kepada cikgu untuk saya terangkan apa dia college community, apa faedah dia kepada masyarakat. Dan cikgu ni akan terang kepada pelajar dia atau kepada penduduk taman dia. Dan benda-benda yang macam itulah yang selalu kita lakukan kan. Dan
Dan kita buat pameran, kita tak akan buat pameran yang statik. Kita buat pameran yang orang boleh cuba masak, orang boleh cuba ukir buah, orang boleh cuba jahitan dan sebagainya kan. Itu kita lakukan. Dan untuk macam pelajar-pelajar sekolah pun sama. Cuma dari segi pelajar sekolah, ingat pelajar sekolah kita cuma ada batas dia. Kalau itu tanggungjawab cikgu, kita tak buat lah. Kalau kita tak buat kelas tambahan untuk sesuatu subjek, kita tak buat. Tapi kalau pelajar tu kumpulan yang tak pandai, cikgu dah kenal pasti dah memang pelajar ni sukar untuk laluan akademik, kita akan cuba dia masuk mai satu hari ke, tengok macam mana orang belajar kecantikan, macam mana orang belajar hotel catering dan sebagainya, supaya dia dapat pilih bidang mana dia akan masuk gitu. Jadi benar-benar yang macam itulah. Dan kita boleh, yang saya kata paradigma tu kan, kadang-kadang kita terikat. Kalau kita kerja kerajaan kan, macam mana berapa banyak sangat orang kerja kerajaan yang sanggup merubah keadaan, yang sanggup menjadi usahawan tapi dia kerja kerajaan. Kebanyakan kita nak kerja, pergi pukul 8 dan balik pukul 5. Ujung minggu kita bersama anak-anak, kita kata. Tak banyak orang yang sanggup korbankan masa dia untuk masyarakat ke, untuk promosi kolej dan sebagainya. Tapi saya sebagai pengurusi tadi, saya akan cuba atasi benda tersebut dari masa ke semasa, kalau dipersetujui oleh pihak atasan lagi. Dan kita tak tahulah macam mana kejayaan dia nanti kan. Yang samalah dengan orang lelaki kita katakan tadi kan. Jadi saya terima lah lain kali pun. Tapi kalau di sana, boleh tanya Cik Ramlan ni, bekas ini Cik Ramlan di depan ni bekas ketua jabatan pengajian sepanjang hayat saya. Dialah yang memulakan dulu pergerakan untuk majunya Kolej Komuniti Sungai Petani itu. Dan kalau di sana kita tak menang tangan, kita kata memang banyak. Memang, tapi dia masalah lah. Semua orang tahu kalau kita kerja kerajaan kan, kalau kita aktif, siapa-siapa pun, kalau buat banyak projek, buat apa, mesti banyak lakukan kesalahan. Siapa yang mau sanggup risiko tersebut? Kalau kita tak buat apa, kita pergi pejabat pagi, pukul 8, balik pukul 4 kan, cuma bayar gaji, tak ada projek, tak ada pembangunan, kita tak akan salah dari segi keuangan, tak akan salah dari segi prosedur, pensyarah pun tak marah kat kita, pun cikgu pun tak marah kat kita kan. Dia kata guru besar dia bagus, dia kata tak kacau dia langsung dia masuk bilik, tak keluar-keluar, petang bawa balik dia. Jadi benda-benda yang macam tu lah. Kita nak merubah bukan senang, tapi kita kena lalui juga benda tu satu masa demi Malaysia dan demi agama kita lah. Dan saya terima semua teguran-teguran tadi, pandangan-pandangan tadi kan. Dan saya akan bawa masuk dalam mesyuarat dekat lah, mesyuarat 1 hingga 4 hari bulan ni di Primula Kuala Terengganu ni, saya boleh bawa benda-benda yang diseranankan tadi ya. Okey dah. Tapi sebab tadi dia tak banyak menyoal lah, cuma bagi pandangan supaya untuk membaiki kolej komuniti yang kita anggap sesuatu institusi yang cukup elok dan cukup berguna, tapi belum mencapai penuh keupayaan dia lagi. Okey? Ada lagi persoalan atau ada lagi pandangan yang nak diberikan? Saya duk menanti soalan daripada orang-orang muda ni ke. Bukanlah pengetua-pengetua tadi dah tua kan. Tapi ketua besar tadi dah tua, tapi orang muda ni nak tengok minat tak minat dia orang ni dalam pembelajaran ni ke. Orang muda mesti berjiwa muda. Saya kata tadi saya ada Langkawi saya jaga, Baling saya jaga, Jeli saya jaga, Sungai Petani saya jaga. Saya tak ambil orang yang senior. Saya ambil orang GSTT dengan GST saja jadi penyelaras. Tapi saya tengok dulu, dia boleh buat kerja tak boleh buat kerja dia. Saya kata betul, memang yang duk dapat khidmat cemerlang apa tu, orang baru. Orang baru mudah dididik sebab dia belum tercemar. Tapi kita tak nampak di sini potensi-potensi yang menyerlah, yang agresif untuk menyoal atau bagi pandangan. Okey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdizatul Amra binti Muhammad. Saya rasa agak tercabar sikit. Okey, minta maaf lah. Jadi macam ni, saya merupakan pelajar tahun 1, pelajar FPTech di UTHM. Mungkin saya adalah bakal pengajar di College Community apabila saya mendengar peluang-peluang seperti ini, kerana di sana mungkin saya boleh menyelit dan mencungkil bakat saya mungkin, dan kemudian saya melalui saya punya penghayatan lah, saya merupakan pelajar jurusan perniagaan. Jadi bagi saya lah, sebelum saya terlibat dalam program PTV ni, saya nampak pelajar jurusan bisnes tidak bercampur dengan technical field. Sebab bagi saya, Politeknik dan College Community lebih menerapkan pelajar-pelajar teknikal ataupun pelajar-pelajar lebih kita kenali sebagai engineering course lah. Bagi saya, untuk pelajar-pelajar bidang-bidang perniagaan ni amat kurang sekali. Bagi saya nak minta pendapat lah, adakah itu benar ataupun tidak. Sebab bagi saya peluang tu tipis untuk pelajar-pelajar seperti pelajar perniagaan. Terima kasih. Okey nah. Jadi baguslah kalau sanggup terima cabaran kan. Jadi apa yang disoalkan, Politeknik dan College Community ini banyak kepada bidang teknikal. Saya pun dulu telah lalui zaman tersebut di mana saya adalah dalam bidang perakaunan. Bidang perakaunan bukan bidang teknikal, dan satu masa orang-orang yang adalah bukan bidang teknikal tak berpeluang untuk naik pangkat di College Community, di Politeknik. Sebab tu tadi bila tak boleh naik pangkat, kita berniaga lah kan. Jadi nasib baik di akhir-akhir ni polisi telah diubah. Mulanya orang accounting pun dianggap sebagai teknikal, orang perdagangan belum teknikal. Tapi dalam DH ni siapa-siapa saja di College Community atau di Politeknik boleh naik tangga yang sama. Tak ada beza dia. Kecemerlangan saja yang membezakan. Dan macam saudari tadi, kalau berminat untuk ke College Community, boleh jumpa saya akan bagi tempat. Di College Community Sungai Petani pun tak apa. Saya ada kuasa untuk ambil staff bagi kolej saya. Sama dengan soalan yang kedua tadi kan, yang kita susah sangat nak dapat pelajar kan, sebab kita masih ikut jalan lama. Jalan lama ni kita iklan. Lepas tu ada tarikh tutup dia. Lepas tu kalau orang datang ke pejabat, kita kata borang dah habis, tarikh tutup dah lepas. Dan tak ada orang yang berani nak katakan bila orang mai ke pejabat, kita ambil nombor telefon dia, salinan kelulusan dia kan. Bila tak cukup orang masuk ke kolej besok, kita call saja dia mai ya. Yuran apa tak boleh ambil, kita mai buat di sini semua. Jadi itu cara kita nak memudahkan masyarakat ya. Jadi benda ni kita kadang-kadang tak berani. Pengarah tak berani, cikgu tak berani nak buat sesuatu yang lain daripada rutin kita harian. Kita tengok ada iklan, kalau orang tanya sebelum iklan, kita habaq kata nanti iklan keluar. Lepas iklan tutup, kita dah tutup dah, nanti tahun depan pula kira. Jadi bila kadang-kadang budak tu tak boleh masuk ke kolej. Jadi pensyarah pun sama. Kalau datang jumpa saya boleh temu duga sama ada siang atau malam pun tak apa kira. Dan saya simpan benda tu. Bila perlu kita akan panggil. Jadi itu apa yang saya lakukan. Jadi yang tadi yang perdagangan tadi tu memang ada kursus perdagangan di College Community. Kursus perakaunan perniagaan. Dan College Community juga ada kursus untuk melahirkan usahawan. Jadi saudari tadi boleh belajar untuk macam mana kita nak lahirkan usahawan. Dan bukan lahir saja, kita kena pergi tengok pula tiap-tiap tahun supaya perkembangan keusahawanan dia tu berjalan dengan elok. Yang ini semua dilakukan oleh community yang kita kata ke one stop center tadi. Dia bukan saja melatih, dia bukan saja melahir, kita nak servis dia. Kita nak bagi perkembangan kepada dia. Macam itulah sebab itu kita bentuk koperasi college community seluruh Malaysia tu. Kita nak ambil kontrak kantin ke, kontrak kebersihan ke, kontrak penyelenggaraan ekon ke, kita akan ambil dan pelajar kita akan buat latihan di situ.
Di samping kita, kalau kita nak dapat tempat lain susah. Lah saya ada kuasa untuk bagi kontrak kantin, kontrak kebersihan, kontrak apa, kita akan bagi kepada bekas-bekas pelajar kita kan. Di samping dia belajar, dia dapat income dan koperasi pun dapat income. Dan bila dia berjaya, dia akan jadi tempat dual system kepada kita. Itu proses jangka panjang. Dan saya balik kepada soalan yang saudari katakan tadi, memang ada tempat. Dan kalau nak masuk, saya kata boleh jumpa saya, kita boleh bagi tempat. Dan untuk pelajar-pelajar pun sama, kalau bagi Kolej Komuniti Sungai Petani, ada orang Johor yang masuk di Sungai Petani pun ada. Kalau dia datang dengan waris dia tak ada merit, dia memang boleh masuk. Sebab saya akan hantar senarai nama ke KL supaya keluarkan surat tawaran. Bukan surat tawaran tu keluar daripada komputer berpandukan pada merit tu, tapi berpandu kepada jaminan waris dia yang kata anak dia betul-betul nak belajar dia. Jadi kolej komuniti di utara selalu penuh kerana guna prinsip tersebut. Dan prinsip ini telah kita seranankan di mana-mana kolej, tapi saya tak tahu dia orang laksana atau tidak, itu bukan bidang kuasa saya. Tapi kalau di kolej komuniti Sungai Petani, saya katakan, bahagian kaunter depan saya ada CCTV untuk tengok dalam bilik saya. Bila orang masuk, saya tengok dia layan tak layan. Dan ada hari saya akan keluar baca surat khabar di depan tu, saya akan dengar macam mana penyambut tamu saya melayan orang dia. Jadi saya dengar penerangan dia macam mana. Saya dengar pengakuan dia macam mana. Lepas kawan tu keluar, saya tanya dia. Dia ambil tak butir-butir apa yang kawan tu tanya, ambil tak nombor kontak yang orang tanya tersebut. Jadi kita kena guna sepenuh tu lah. Tapi ini bukan kita belajar di universiti atau ada arahan di mana-mana, tapi itu inisiatif kita sendiri. Di sekolah-sekolah pun boleh berlakukan benda tersebut saya agak untuk kejayaan anak-anak kita. Kita tiap-tiap hari berfikir macam orang bercinta lah kata. Kalau tak cinta kolej komuniti itu kita tak fikir, tapi kalau kita cinta sepanjang masa kita ingat tentang kolej kita dan kolej kita berjaya. Jadi kita nak bagi semua orang cinta kepada kolej itu susahlah, tapi kita akan usaha ke arah tersebut. Okey? Ada lagi tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hanani Binti Sariman dari merupakan pensyarah Kolej Komuniti. Okey, saya untuk mewakili pelajar-pelajar saya sendirilah. Saya nak tanya tentang WBL, diploma WBL yang telah ditawarkan oleh Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi, di mana sebelum ni kita ada diploma daripada bridging bersama politeknik. Dan ini yang terbaru ialah WBL. Jadinya seandainya lah pelajar-pelajar kolej komuniti ni dia berminat dengan WBL. Tapi seperti kita ketahui lah kan, WBL ni baru, jadinya peluang limit, dia tempat limited. So kalau dia orang tak dapat kemungkinan untuk dia orang tak dapat WBL, untuk bridging tu ada harapan ke? Kalau satu peluang dah dapat, dah tak boleh dapat yang lain. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada rupanya ada pensyarah daripada kolej juga dalam ni kan. Soalan dia berkenaan WBL tu, saya tak tahulah. Buat masa sekarang kan, yang jadi masalah bukan tak cukup tempat. Tak ada student yang nak masuk ke WBL ni. Dia ada dua faktor dia. Satu tu boleh jadi dia nak kerja dululah. Satu lagi kalau macam dalam bidang hotel catering, sebab bila dia keluar dia dah dapat gaji sampai 2,000 apa semua kan. Jadi buat apa dia nak buat diploma, dia kata. Kalau bila dia keluar diploma pun gaji banyak itu juga. Jadi itu yang jadi masalah. Sebab baru-baru ni bila ditawarkan hotel catering diploma WBL ni hanya 14 orang daripada 30 yang kita nak dapat. Jadi sekarang kita jalan dua-dua. Dan bulan 7 ni lagi banyak, ada 6 atau 7 jenis kursus lagi yang kita tawarkan WBL. Dan dia fleksibel. Kalau ramai nak masuk dan ada tempat di industri yang kita nak tempatkan, kita akan tambah bilangan dia. Jadi yang bridging pun kita tak stop, yang WBL pun kita terus tingkatkan.
dan kita yang nak pergi ke bidang lain pun kita teruskan. Jadi jangan jadi masalah. Cuma jangan kecewa dengan sekali minta lah. Kalau tak berjaya, bagi tahu mana-mana pengarah pun tak apa. Kita akan bawa benda tu ke dalam syarat. Kita cuma nak tunjuk kesungguhan saja. Apa-apa pun macam tu ya. Kalau tak dapat, jangan diamkan diri. Panjangkan ke pihak atas. Itu yang paling ditakuti oleh pengarah-pengarah dan pengarah-pengarah di KL lah. Sebab orang lah pandai. Bila tak dapatnya dia hantar email. Hantar email tak layan, dia hantar kat menteri terus kan. Jadi jadi masalah ya. Jadi kenalah kita macam saya pun, kalau dengar orang bisik-bisik pun kena selesaikan masalah tersebut. Kalau tidak, dia jadi berpanjangan. Jadi itu jawapan yang tadi nah. Kalau ada student tak tu, bagi tahu. Atau kontak saya pun tak apa, saya akan bagi tahu. Dan selalunya kita ada alamat pengarah-pengarah kita, alamat pengarah-pengarah di KL dan sebagainya gitu. Kadang-kadang kita takut benda tu berlaku macam tu. Yang betul sebab kita tak tahu apa dia ujung pangkal dia kan. Yang betulnya bukan itu yang masalah. Masalahnya pelajar tak nak merebut peluang tu. Kes yang tadi yang saya tunjuk, yang 16 orang tu kan, dapat beasiswa untuk dengan Saindabi sampai 20,000 untuk 10 bulan tu, ada 4 orang tarik diri. Sebab dia bekerja dah, dia kata. Tapi dia tak fikir masa depan dia yang saya kata boleh kerja dengan BMW dan sebagainya kan. Tapi ini berlainan dengan orang, mentaliti orang Kelantan dan sebagainya kan, sebab saya ada kolej di Kelantan. 16 orang yang Saindabi terima tu, bila nak penyerahan surat tawaran tu kita buat di hotel. Kita buat hotel Kelab Cinta Sayang ya. Makan tengah hari di situ nak serah. Dengan ibu bapa mai sekali. Jadi orang Kelantan ni sanggup turun dengan ibu bapa semata-mata nak ambil surat tawaran untuk melanjutkan pelajaran ke Saindabi tadi. Dan dari Sungai Petani ke Saindabi tu kita hantar pula dengan bas ya. Kita janji pula dengan Saindabi, kita sebulan sekali kita akan pergi tengok. Kalau pelajar ni buat perangai, kami akan nasihatkan dia. Jadi macam tu punya baik lah kira kita layan anak-anak kita ni. Jadi saya tak tahulah. Tapi apa keadaan sekalipun, manusia nah, teknologi merubah manusia tu kira. Macam mana kita nak berubah mentaliti kita supaya kita jadi manusia yang macam tu. Saya mudah saja. Saya sanggup bekerja macam tu, dengar nah, ini yang paling penting sekali. Saya sanggup kerja macam tu, saya sanggup berubah macam tu bukan sebab apa. Kalau dari segi saya, kalau dari segi pensyarah-pensyarah, dari segi pengetua-pengetua, gursa dan sebagainya kan, kita ada anak kita boleh semua melanjutkan pelajaran ke universiti. Tak pandai kita hantar tuition, tak boleh masuk universiti kerajaan, kita masuk universiti swasta. Dan bila keluar pula besok kawan-kawan ramai, kabel ada, boleh masuk sana sini nak kerja kan. Anak kita akan jadi orang senang, rumah besar, kereta besar dan sebagainya. Tapi kalau anak jiran kita ni masih duk jadi mat rempit, masih duk isap dadah kan, esok-esok pelajar-pelajar ni kalau tak masuk ke kolej komuniti, dia akan pecah kereta anak kita, dia akan pecah rumah anak kita tu kira. Jadi tak senang juga anak cucu kita ke depan. Jadi itulah menyebabkan saya bagi tahu kat cikgu-cikgu bila pergi promosi dan sebagainya, kena ajak, jangan tengok anak kita saja, kena tengok anak jiran, kena tengok anak orang kampung, bawa mai masuk ke kolej komuniti. Supaya dia jadi manusia yang tak merosakkan anak kita yang pandai-pandai belajar ni kira. Kita tak boleh duk tengok anak kita saja kan, anak jiran tak tengok, kita duk tengok adik kita saja, tak anak adik jiran kita tak tengok kan. Jadi itulah yang menyebabkan rasa kuat untuk bekerja dan untuk berkorban kepada kolej komuniti. Jadi cukuplah kan. Kalau ada pertanyaan kita boleh jumpa saya di bawah kejap lagi. Dan saya rasa itulah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penganjur dan terima kasih kepada yang mendengar. Yang mendengar ni tapi selalunya kena bagi tahu juga. Bila saya pergi ke hotel bagi ceramah, saya kata saya pergi kepada cikgu bagi ceramah dan sebagainya, bersemangat dengar kan. Macam besok tu ada lah saya nampak muka di kolej komuniti.
Tapi lama-lama dia keluar dewan tu, semangat dia pun hilang lagi. Dia tak kontak saya dah lepas tu. Jadi tak apalah. Dalam banyak-banyak tempat saya bercakap, ada seorang dua yang kontak pun alhamdulillah lagi. Jadi saya masih tadi yang soalan yang kedua tu masih walaupun nak habis ni kan masih teringat. Macam mana kalau nak tolong kolej kan? Kita boleh buat berbagai tau. Di kolej ni sebab hak masyarakat. Jadi kita boleh jumpa orang-orang yang dalam masyarakat tu yang dah pencen kan. Setengahnya dia berminat untuk menolong orang dia. Saya ada runner saya, sebab tu saya boleh jaga 4 tempat. Di Langkawi ada Cikgu Ani, kita panggil. Cikgu Ani lelaki bukan perempuan. Dia kalau ada apa masalah Langkawi, saya akan telefon dia, suruh dia tolong selesai. Tak cukup tempat di Langkawi, saya suruh dia cari. Dia akan cari. Ganjaran dia ada lah kan, anak dia jadi kontraktor kan, kita bagilah kontrak sikit ke anak dia kan. Dibaling pula Pak Tuan Said, orang kuat Datuk Masyitah. Jadi apa-apa dibaling tak cukup tempat, tak cukup pelajar ke, dia akan bagi tahu ke semua cawangan UMNO ke semua kampung ke, suruh hantar 2 orang ke kolej. Penuh. Di Jeli ada Bang Mat Jeli, kita panggil pengulu di sana kan. Jadi semua tu, sebab tu saya boleh jaga 4 tempat, kadang-kadang kita kontrol melalui handphone ya. Jadi kita ada runner-runner kita ni, kita yang jaga kita ke, orang kebersihan ke, kita panggil dia mesti faham apa dia kolej komuniti. Kalau orang mai hari Jumaat jumpa jaga boleh terima pelajar tu masuk ke kolej komuniti. Jadi senang lah. Sebab jaga tu sendiri ada kita bagi kuasa, boleh terima borang tu, dan kalau tak penuh lagi memang kita layan. Bayangkan seorang tukang sapu boleh rekomen anak orang taman dia masuk kolej komuniti, dia seronok tau. Betapa berharganya diri dia kira bekerja di kolej komuniti, boleh bawa 5 orang dah. Orang taman dia mai jadi pelajar kolej dia. Jadi darjat dia pun naik di taman dia kira. Jadi benda-benda ni kita kena buat semualah di kolej-kolej. Dan saya akan selalu ingatkan kepada pengarah-pengarah yang lain lah. Jadi saya sekali lagi saya kata ucap terima kasih. Terima kasih kepada yang mendengar. Dan satu hari boleh jadi kita akan berjumpa lagi. Dan hubungilah saya untuk bertanya sesuatu. Hubungilah saya kalau nak hantar anak masuk ke kolej kan, nak bekerja kan, nak sebagainya. Kalau saya boleh tolong, saya akan tolong. Dan kita sama-sama lah untuk menjaga tadi kita kata kemajuan teknologi dan sebagainya untuk Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Noor bin Baharom di atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Diharap para pelajar dapat menjadikannya sebagai asas untuk pembentukan sasiah dan penambahan ilmu khususnya yang berkaitan dengan kolej komuniti. Sekali lagi jutaan terima kasih kami ucapkan. Sebelum mengakhiri program kita pada pagi ini, saya dengan sukacitanya menjemput Saudara Azlan bin Muharram untuk mengiringi yang berbahagia Profesor Madya Tuan Haji Sapon bin Ibrahim untuk menyampaikan cenderamata bagi pihak UTHM untuk Tuan Haji Muhammad Noor bin Baharom. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Untuk pengetahuan semua, sekarang diadakan pameran Educational Technology in Technical and Vocational Education Exhibition 6, Active 6, dan penilaian pameran oleh panel penilai yang dilantik. Pameran ini dijalankan sehingga pada pukul 5 petang. Program ini akan ditangguhkan pada pukul 12 suku sehingga 2:30 petang untuk jamuan makan. Program di sebelah petang pula akan berakhir pada pukul 5:30 petang. Untuk menangguhkan majlis berbesar hati untuk menjemput div-div kehormat
para pensyarah serta para pelajar untuk bergerak ke Dewan Jamuan untuk menikmati jamuan. Majlis mempersilakan.